Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi daripada kalangan Ahlus Suffah. Abu Hurairah ni masuk Islam lewat dalam tahun yang ke-6 Hijrah. Tapi dia sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu kalau orang Syiah di Iraq, dia tolak hadis daripada Abu Hurairah. Bila kita tanya apa tolak, dia kata Abu Hurairah masuk Islam lewat. Lagu mana dia boleh meriwayatkan hadis? Dan Abu Hurairah jawab dah. Dia ni Ahlus Suffah. Ahlus Suffah maknanya fakir, tak ada apa satu. Tak ada anak bini, tak ada keluarga, tak ada kerja. Duduk pun di bilik-bilik yang ada di sekeliling Masjid Nabi. Jadi bila tak ada kerja, Abu Hurairah ni dia mewakafkan diri dia jadi khodam Nabi. Sebagai khodam Nabi, dia selalu ada dekat dengan Nabi SAW. Orang lain ada pergi kerja nego, nana, berdagang. Abu Hurairah kerja dari sehari-hari dengan Nabi. Menyebabkan apa yang Nabi bersabda, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, hak Nabi dia. Abu Hurairah boleh dengar, boleh tengok, boleh tahu. Jadi semua ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebab itulah dia salah seorang daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi orang Syiah ni dia nak dalih je. Hadis daripada Abu Bakar, Umar, hak awal masuk Islam pun dia tolak juga. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, ayun nasi asyaddu bala'a. Qala al-anbiya summa as-salihun summa amsalu fa amsal. Siapakah manusia ni yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi SAW bersabda, al-anbiya, para nabi-nabi. Ni yang paling berat ujian. Kemudian orang-orang yang soleh. Kemudian orang yang serupa dan serupa dengannya. Maknanya orang yang mewarisi kerja para nabi, orang soleh. Inilah yang akan berhadapan dengan ujian yang berat. Fitrah kita sebagai manusia, memang hidup kita ni ada ujian, ada musibah yang kita lalui. Berat atau ringan bergantung pada kadar dia. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, lagi tinggi martabat seorang tu di sisi Allah, lagi berat ujian, musibah yang dilalui. Al-anbiya summa salihun summa amsalu fa amsal. Nabi-nabi orang soleh, kemudian serupa dengan dia. Ada dalam satu kisah, Abu Hurairah cerita, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali dia, ada kalanya aku ni terpaksa menekan perutku ke tanah kerana lapar. Bila lapar doa, Abu Hurairah ni nerak dan perut dia tekan tanah, supaya perut kosong tu jadi ada tekanan sikit. Maknanya macam ada isi. Kita pun tak boleh nak gambar sebab kita tak rajin lapar sampai perut kena tekan tanah. Ada kalanya, kata Abu Hurairah, saya terpaksa ikat batu perut. Bila perut kosong dia seorang dengan doa, ikat batu keliling perut ni serba berat sikit macam ada
isi dalam perut, walaupun hakikatnya perut ni kosong. Pernah suatu malam dalam keadaan lapar yang bersangatan, saya pun keluar di jalan yang menjadi laluan umum. Agak-agak jumpa dengan orang. Nampaklah lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pun beri salam ke Abu Bakar. Kemudian tanya berkenaan dengan beberapa ayat Quran. Maksud Abu Hurairah tanya ni sebenarnya bukanlah nak tanya sangat. Cuma nak suruh Abu Bakar ajak pergi rumah. Kalau pergi rumah tu kok adalah rezeki, sikit makanan dan sikit minuman. Kok bila tanya tu Abu Bakar kata, wahai Abu Hurairah pada duk kecek tepi jalan, baik pergi rumah. Tapi Abu Bakar ni yang buat tak faham. Dia jawab soalan, lepas tu dia tinggal Abu Hurairah. Abu Hurairah duk cacat tengah jalan. Mari pula Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sama kata Abu Hurairah. Aku pun tanya Umar tentang suatu ayat Quran. Sebenarnya maksud aku bukan nak tanya sangat tentang ayat Quran tu. Harap-harap kalau Umar ajak pergi rumah. Kalau pergi rumah, maknanya adalah dia sebagai tetamu ke Umar ke air waktu makan sikit. Umar punya waktu tak faham juga. Jawab soalan, dia tinggal aku, dia kata. Caca lagi Abu Hurairah tengah jalan lapar doa ni. Lapar. Marilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok aku jauh, Nabi senyum dah, dia kata. Maknanya Nabi faham dah. Aku tak ada nak tanya lagi tentang ayat Quran. Nabi kata, ya Abu Hurairah. Okay. Lalu Abu Hurairah kata, labbaika ya Rasulullah. Saya datang kepadamu ya Rasulullah. Mari ikut saya. Nabi ajak pergi rumah. Ada chance lah dan Nabi ajak pergi rumah kan. Ikut sapa di rumah. Beri salam, minta izin. Lalu diizinkan masuk. Bila masuk tengok di rumah Rasulullah ada segelas susu. Ada kian dah hari ni, susu ada. Lalu Nabi tanya Ummul Mukminin, isteri Rasulullah, mari mana susu ni? Jawab isteri Rasulullah, ada fulan bin fulan beri hadiah pada Rasulullah. Maknanya bila beri hadiah, Rasulullah boleh makan, boleh minum lah. Kalau sedekah tak boleh. Sebab Nabi keturunan Bani Hashim, dia tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh terima. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab, labbaik ya Rasulullah. Pergilah kamu kepada Ahlu Suffah, panggil mereka kemari. Ahlu Suffah ni sahabat-sahabat Nabi yang fakir, yang duduk tupai bilik-bilik di sekeliling masjid Nabi. Lama. Abu Hurairah salah seorang dia. Dan di antara Ahlu Suffah ni ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Bapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis serupa dengan Abu Hurairah. Dia jadi khodam Nabi. Maknanya dia sentiasa duduk dekat dengan Nabi. Sahabat lah yang ada pergi nego, pergi nana, pergi berdagang sampai keluar negara. Maknanya bukan duduk dengan Nabi semua. Dua orang ni dia duduk dengan Nabi semua. Jadi pembantu Nabi. Pergilah, panggil Ahlu Suffah kemari. Abu Hurairah pun mikir, kalau mari belakang lah Ahlu Suffah tu, tak ada makna lah susu segelas ni, dia kata. Dia harap-harap boleh minum ke dia. Nabi suruh panggil belakang. Tapi perintah Rasulullah perlu ditaati. Walaupun saya amat mengharapkan segelas susu ni boleh mengembalikan semula kekuatan saya. Lepas rasa letih, lesu, leih, tak cekak kerana terlalu lapar. Bila dipanggil semua Ahlu Suffah, disuruh duduk. Nabi panggil lagi Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ambil gelas susu ni dan berilah kepada Ahlu Suffah ni satu persatu. Susu hak segelas je hati. Beri seorang minum, kenyang. Abu Hurairah ambil, ui pula seorang lagi,
kenyang, seorang lagi. Dia tak minum lagi. Dia ni kat lapar tak sekira. Seorang lagi, seorang lagi. Sehingga habis. Lalu Nabi bersabda, "Ya Abu Hurairah, adakah lagi yang masih tinggal tak minum susu ni?" Jawab Abu Hurairah, "Tinggal saya dengan Rasulullah jawab tak minum lagi. Orang lain minum belaka dah." Lalu Nabi ambil gelas, kat Abu Hurairah, "Minumlah wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah pun minum. Berhenti, Nabi kata, "Minum lagi." Minum. Abu Hurairah berhenti, minum lagi. Nabi suruh. Minum sehingga akhirnya Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, saya sudah kenyang dan tidak perlukan lagi susu ni." Tinggal baki lagi, Rasulullah ambil dan minum apa yang masih berbaki. Jadi segelas susu tadi tu cukup belaka untuk semua ahli sufah, termasuk Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan pekenyang, dan Rasulullah pun boleh rasa juga gian. Sebab apa Nabi boleh minum? Sebab ni hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah, Rasul tak boleh nak terima. Sahabat Nabi dalam memperjuangkan Islam berhadapan dengan gangguan, berhadapan dengan kesukaran, berhadapan dengan kelaparan, tapi mereka sabar. Hak ni hak mahal. Hak mahal. Sebab itulah orang beriman ni ajaib. Bila Allah beri kita kesenangan, kita bersyukur, boleh pahala. Senang boleh pahala. Bila Allah beri kita kesukaran, kita sabar, boleh pahala. Ujian musibah ni bagi kita orang awam penghapus dosa. Kita ni daripada pagi pas malam, macam-macam silap salah yang kita lalu. Hak kecil, hak besar, hak kita khabar, hak kita tak khabar. Lalu kita ditimpakan dengan kesukaran, dengan musibah, dengan ujian sebagai penghapus dosa. Malah ada ketikanya Allah telah menentukan bagi hamba dia ni nak sampai kepada satu darjat, satu kedudukan, yang kedudukan ni tak boleh sampai dengan amalan kita. Setakat kita semayang, puasa, bangun qiyamul lail, baca Quran, sedekah, buat baik, berjuang Islam, tak ada nak sampai. Maka dia timpakan kita dengan ujian dan kita sabar, lalu Allah angkat kita untuk sampai ke satu martabat yang kita tak ada nak sampai dengan amalan kita. Dan inilah yang berlaku kepada para rasul. Mereka ni maksum, tak ada dosa. Dah ujian bukan penghapus dosa, sebab nabi-nabi tak ada dosa. Ujian ni adalah untuk mengangkat martabat ke satu martabat yang lebih tinggi. Dan di antara rasul-rasul yang paling berat berhadapan dengan ujian ialah para rasul ulul azmi. Hak paling mulia termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama salafus soleh daripada Basrah. Hamba pernah pergi ziarah makam dia di Basrah di Iraq. Basrah ni duduk selatan sekali, dekat dengan Teluk Parsi. Mana wilayah Iraq paling selatan sekali. Hari kematian Hasan Al-Basri ni sunyi bandar Basrah tu. Orang pakat pergi mengiringi jenazah Hasan Al-Basri ke tanah perkuburan. Dia nama Hasan, tapi sebab dia duduk di Basrah, dia panggil Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi daripada kalangan salafus soleh. Hasan Al-Basri cerita, dia kata ada seorang sahabat Nabi, dia jumpa dengan seorang wanita, dan wanita ni dia kenal sejak zaman jahiliah lagi, masa zaman belum Islam, kenal dah wanita ni. Jadi bila jumpa di jalanan, tegur, kecek ke apa, lepas tu bila dia nak tinggal wanita ni, dia jalan pun duk kelih macam bung tepuk dinding. Tepuk dinding, bekoklah kepala. Kemudian bila mari semayang di masjid Nabi, Nabi tengok sahabat ni bekok kepala, Nabi tegur lah, apa bekok kepala? Kawan ni pun cerita jujur, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni jumpa dengan seorang puan wanita
Kenal lama zaman jahiliah dulu. Gak duk buah-buah dengan dia tu. Bila nak tinggal tu, saya jalan duk kelih macam lah ke dia, tepuh dinding. Tepuh dinding tu Nabi bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairat, ajjala uqubatahu fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah menyegerakan kepadanya hukum di dunia. Kalau dia duk kelih, orang tina tak kelik tu, Allah wilal, tepuh dinding. Bekok kepala kan. Sebab tu Ali bin Abi Talib dia tanya seorang sahabat dia, "Sukakah aku beritahu kepada kamu ayat yang memberikan harapan kepada kita orang yang beriman?" Sahabat pada Ali bin Abi Talib kata, "No," dia kata. Lalu Ali baca ayat dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa, dan apa jua yang menimpa kamu daripada suatu kesusahan disebabkan apa yang kamu lakukan, hak kita buat daripada perbuatan-perbuatan hak salah, hak dosa, Allah memaafkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Kadang-kadang mungkin kita berdepan dengan kesukaran, kepayahan, kesedihan, ujian dalam hidup. Hak ni sebahagiannya adalah penghapus dosa kepada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kalau tidak ada dosa, ujian-ujian ni adalah untuk mengangkat satu martabat darjat kita kepada satu darjat yang lebih tinggi, hak kita dah nak capai dengan amalan kita. Okay. Amalan kita boleh setahun ni ya, Allah nak angkat tinggi lagi, maka ditimpakan ujian. Lepas kita naik pada martabat yang lebih tinggi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ni sahabat Nabi yang Nabi hantar untuk misi dakwah ke Yaman. Muaz pergi seorang-seorang ke Yaman. Masa Nabi hantar Muaz nak bertolak ke Yaman, Nabi bersabda kepada Muaz, "Wahai Muaz, kamu mungkin tidak akan bertemu denganku lagi di dunia selepas daripada ini." Setahun Muaz bin Jabal duduk di Yaman, sehingga dia berjaya menjadikan Islam ni barang orang kecil di setiap rumah di Yaman, Muaz bin Jabal. Dan bila dia balik semula ke Madinah selepas tahun berada di Yaman, benarlah sebagaimana sabda Nabi SAW, yang boleh dikunjungi oleh Muaz hanyalah kubur Nabi SAW. Nabi wafat semasa Muaz bin Jabal duduk di Yaman. Muaz bin Jabal kata, masa mati putera dia, anak jantan orang Arab ni, anak jantan ni tak ada lah. Sehingga kan orang Arab ni bila dia boleh seorang anak, khususnya anak lelaki, nama dia ni hilang. Dia akan timbul nama anak jantan dia. Contohnya ambo nama Azman, anak jantan kita nama Arif. Kalau duduk di negara Arab, dia tak akan panggil ambo Azman, dia akan panggil Abu Arif. Hilang nama kita, timbul nama anak, ayah kepada Arif dia panggil. Ini kaedah penghormatan orang Arab. Sebab apa Nabi Muhammad SAW dia panggil Abu Qasim? Sebab anak Nabi nama Qasim. Ini kaedah orang Arab panggil. Kalau orang ni panggil dengan nama asal dia, walaupun kawan ni dah ada anak, dia tak tahu kaedah orang panggil kecek kira dengan orang Arab. Maknanya kalau orang Arab tu dia tengok, dia kata kawan ni tak pandai lah. Sebab tu kita kena selidik. Kalau kenal seseorang tu, anak dia nama Gapot, kita panggil lah dia dengan Abu. Kemudian rujuk pada anak dia. Okay. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dipanggil Abu Hafsin. Bapa Abu Hafsin, anak Sayyidina Umar Hafsah. Hafsah dipanggil Abu Hafsin. Banyak lagi kalau kita nak buat contoh ni cara orang Arab. Jadi Muaz bin Jabal ni anak jantan dia mati. Mati anak jantan ni satu benda yang sangat menyedihkan. Kita pun sedih, orang Arab pun sedih, mana-mana bahasa pun sedih. Lalu Nabi SAW menulis surat takziah
Apa makna takziah? Takziah maknanya menhiburkan. Menhiburkan. Okay. Takziah ni, kita pergi salah takziah dah. Mak mati. Dia tak siapa makna tu. Takziah ni bukan diucapkan dengan perkataan takziah. Takziah ni mana kita buat apa saja yang boleh menghiburkan saudara kita yang sedang berduka kerana suatu musibah. Itu makna takziah. Okay. Nabi tulis surat kepada Muaz bin Jabal bila anak Muaz bin Jabal ni meninggal. Di antaranya bunyi surat Rasulullah dari Muhammad Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Muaz. Dan memanjatkan puji kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, wahai Muaz, semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberikan kepadamu kesabaran dan memberi kami dan kamu rasa syukur. Kemudian, jika kita dan harta kita dan anak-anak kita semuanya merupakan pemberian Allah yang menyenangkan. Hak Allah beri ke kita harta, anak-anak, hak ni semua kita suka. Tapi ia adalah pinjaman yang dipinjamkan, yang diamanahkan kepada kita. Maknanya harta anak-anak, walaupun kita sayang, walaupun kita suka, hak ni pinjaman je. Bila nama dia pinjaman, sampai masa tu dia ambil kelik. Pinjaman yang diamanahkan. Kita bersuka-suka dengan semua ni sehingga sampai pada suatu masa yang ditentukan dan akan ditarik balik kembali pada masa yang ditentukan. Suka dengan harta, suka dengan anak-anak, hak ni kesukaan kita manusia. Tapi sampai pada suatu masa dan akan ditarik balik pada suatu masa yang ditentukan. Nabi royak kepada Muaz bin Jabal, Allah mewajibkan kita bersyukur jika diberi dan sabar bila diuji. Puteramu adalah pemberian Allah yang sangat menyenangkan, pinjaman yang diamanahkan, dan Allah telah memuaskan kamu dengan kesenangan dan kini diambil oleh Allah. Anak ni kesenangan, beri kita kepuasan, syukur ada anak. Dia adalah satu pinjaman yang dipinjamkan, kini diambil oleh Allah. Tapi Allah ambil bukan saja, dengan jaminan pahala yang besar jika engkau sabar. Wahai Muaz, jangan sampai duka citamu menghilangkan pahala sehingga engkau menyesal terhadap apa yang terlepas daripada tanganmu. Andai kata engkau mengetahui besarnya pahala daripada musibah yang menimpamu ini, nescaya kamu akan mengetahui bahawa musibah ni hanyalah kecil saja. Dan ketahuilah, duka cita ini tidak akan dapat mengembalikan orang yang telah mati dan tidak mengurangi kesedihan kerana apa yang hilang itu akan turun kepadamu. Comel Nabi susun ayat. Ayat ni ayat surat takziah. Apa makna takziah? Takziah maknanya menhiburkan saudara kita yang dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan duka cita kerana suatu musibah, kerana suatu bencana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat Nabi ahli suffah dia, Abu Hurairah ahli suffah juga. Anas bin Malik pun ahli suffah juga. Anas bin Malik kata ada seorang dapat anak. Bila dapat anak, dia bawa lah jumpa dengan Nabi. Kalau kita nak suruh belah mulut lah tak. Orang Arab ni dia bawa untuk didoakan. Doa. Macam bila Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, boleh anak. Dia beri nama Abdullah bin Abbas, orang panggil Ibnu Abbas tu. Bawa letak atas riba Rasulullah. Lalu Rasulullah doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah budak kecil ni orang yang faham dalam perkara agama dan ajarkanlah kepadanya perkara-perkara takwil.
Maknanya ayat-ayat Quran hok dak jelas maksud semua kali ni, hok ni Allah beri kelebihan kepada Ibnu Abbas. Sebab tu dia kecil lagi, umur masih muda, dia dah diajak duduk dalam mesyuarat dengan sahabat-sahabat besar. Sebab kelebihan Ibnu Abbas ni, dia orang yang alim terutama dalam ilmu Al-Quran. Anas bin Malik kata ada seorang bawa anak dia, bila boleh anak bawa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh Nabi doa, sukalah boleh anak ni. Kemudian tak berapa lama anak dia ni mati. Bila mati ni duka cita yang amat sangat. Dia tak tubik jumpa dengan orang, tak pergi sejik. Rasulullah dia tengok sahabat ni banyak hari dah tak ada nampak. Tanya sahabat lain, mana sahabat kita si Polan biasa Polan ni? Lalu sahabat beritahu, ya Rasulullah, dia kematian anak. Lalu Rasulullah bersabda, sebab apa tidak beritahu kepada aku? Maknanya sahabat ni duk berduka cita banyak hari dah, tak ada orang royak ke Nabi. Lalu Nabi bersabda, mari kita pergi ke rumah dia untuk takziah. Takziah ni untuk menghiburkan dia, menghiburkan saudara kita tu. Bila sampai rumah kawan ni, memang nampak sahabat ni dalam keadaan duka cita yang amat sangat. Dia kata, ya Rasulullah, anak ni lah saya harap sikit lagi boleh bantu saya ketika tua dalam keadaan lemah. Anak ni lah saya harap boleh tolong sikit lagi. Mati tak ada dah. Maka Nabi SAW bersabda, nak menghibur ke hati sahabat yang dalam kedukaan tadi. Amma yasurruka an ya'tiya yaumal qiyamah fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqulu ya rabbi abawat fayuqalu lahu udkhulil jannah thalatha marrat fala yazal yashfa'u hatta yushaffi'ahu Allah taala wa yudkhilakumul jannata jami'a. Nabi bila tengok sahabat dia ni dalam keadaan sedih yang amat sangat, Nabi kata, apakah kamu tidak suka wahai sahabatku, jika kau datang pada hari kiamat esok, anak orang mati kecil ni, dia tak ada dosa. Lalu dia suruh anak ni, masuklah ke dalam syurga. Malaikat nak bawa masuk syurga anak yang mati dalam keadaan tidak berdosa tadi. Apa kata anak kecil tadi? Abawa, mana dua ayah dan ibuku ya Allah? Maknanya, budak kecil ni, yang dia suruh masuk syurga ni, tak saya masuk kecuali nak bawa mak dengan ayah sekali. Lalu dia suruh masuk syurga. Dia kata, abawa, mana mak ayah saya? Salah samarrat, 3 kali Nabi kata. Dia suruh anak ni masuk syurga. Udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga. Masih budak ni jawab, abawa, mana mak dan ayah saya? Sehingga diterima Allah syafaatnya, dan Allah memasukkan anak kecil ni sekali dengan mak ayah dia ke dalam syurga. Sebab tu dia antara orang yang boleh memberi syafaat ni di samping Rasulullah. Orang mati syahid boleh beri syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Dan anak-anak yang meninggal kecil boleh beri syafaat kepada ibu bapa dia. Boleh beri syafaat kepada ibu bapa dia. Kemudian kita diajar, bila berhadapan dengan musibah, liyastarji ahadukum fi syis'i na'lah izan qata'a fa innaha minal masaib. Hendaklah bila kita terkena suatu musibah, liyastarji, istirja kita panggil, maknanya ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga Nabi sebut, jika putus tali selipar sekalipun. Lipas Jepun kita ni hok buruk dah, jalan-jalan putus tali selipar tu musibah. Walaupun sekecil tu pun Nabi suruh ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita salah faham, kita ingat innalillah wa inna ilaihi raji'un ini untuk orang mati. Sebenarnya ucapan bila kita kena musibah.
Sebab tu bila orang WhatsApp, Abi mau amba masuk hospital, kita jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jawab pula dak mati lagi dia kata. Inna lillahi bukan untuk mati. Dia ucapan bila kita kena musibah. Kena musibah. Dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu sahabat Nabi kata, hak ni istimewa khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak diberi kepada umat-umat sebelum daripada ni. Mana bukti dia? Kita tengok bila Nabi Yaqub berduka cita dengan kehilangan Nabi Yusuf. Duka cita dengan kehilangan Nabi Yusuf ni musibah besar sampai buta mata Nabi Yaqub. Sedih menangis dengan kehilangan Nabi Yusuf. Apa Nabi Yaqub kata? Baca dalam surah Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Alangkah sedih dan menyesalnya aku terhadap apa yang berlaku kepada Yusuf. Ada Nabi Yaqub kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tak ada. Sebab itulah Sa'id bin Jubair kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni istimewa khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Istimewa untuk kita. Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah dengan Abi Salamah. Cerita hijrah suami isteri sahabat Nabi ni cerita yang sangat menyedihkan. Perpisahan di antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah sehingga akhirnya mereka disatukan kembali. Ummu Salamah meriwayatkan satu hadis Nabi bersabda, "Man usiba bi musibah faqala kama amarallahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa abkibni khairan minha." Fa'ala Allahu zalika bih. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha lamma tuwaffiya Abu Salamah qultuhu summa qultu wa man li mislu Abi Salamah fa'aqabaha Allahu ta'ala bi rasulihi fatazawwajaha. Nabi kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, siapa yang ditimpa musibah lalu dia membaca apa yang diajar oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya kami ni hamba Allah, milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Satu ucapan yang menyedarkan kita tentang hakikat perhambaan. Tak ada gapo, kita ni hanyalah hamba Allah. Hak Tuhan beri perpinjaman, diri kita sendiri perpinjaman, kita pun menupang atas muka bumi Tuhan. Kadang-kadang Allah beri untuk satu tempoh, Allah tarik balik. Tak ada gapo kita. Jadi bila kita kata kami ni hamba Allah, milik Allah, kita sedarkan siapa hakikat diri kita yang sebenar dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu kita minta doa, Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik bagiku, dan Allah akan memberikan ganti sebagaimana yang kita doa. Cuma bagi Ummu Salamah, bila Abu Salamah ni meninggal dunia, dia pun buatlah yang Nabi ajar. Lepas tu dia pun doa, ya Allah berilah pahala bagiku pada musibah ni dan berilah ganti yang lebih baik daripada ini. Tapi dia mari mikir dah, siapa dia lagi lebih baik daripada Abu Salamah. Sebab Abu Salamah ni bagi Ummu Salamah inilah dia suami dan ayah yang terbaik. Dan kan dia minta ganti yang lebih baik, tak ada dah dia kata hak baik pada Abu Salamah ni. Tapi lepas daripada tu Allah ganti yang lebih baik. Siapa dia? Dia jadi Ummul Mukminin. Rasulullah ambil sebagai isteri lepas daripada Ummu Salamah, kematian Abu Salamah. Maknanya doa dia tu betul. Walaupun dia mikir tak ada dah orang lain lebih baik daripada Abu Salamah, ada lagi Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Sebab tu dia antara Ummul Mukminin, dia Ummul Mukminin Ummu Salamah. Isteri Nabi ni tarah dia ibu kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu bila Rasulullah meninggal, isteri-isteri Rasulullah tak boleh kahwin dengan sesiapa. Sebab tarah dia dengan kita adalah sebagai ibu. Sebab tu dia panggil Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Ketika mati
putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Ibrahim ni anak daripada Maria Al-Qibtiyah, putera Rasulullah. Nangislah Rasulullah. Netek air mata Nabi masa putera baginda mati. Dia tegur oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau melarang menangis ialah ada kematian? Nabi jawab, tidak. Tapi saya dilarang merintih, menyanyi dengan suara yang hodoh. Larang cakar muka, kobek baju, pukul dada. Hak ni hak larang. Hak mengalir air mata. Ini adalah air mata rahmat yang diletakkan Allah dalam hati hamba-hamba yang ada belah kasihan. Kita ni, manusia ni ada belah kasihan. Kalau mati anak, kalau air mata putus netik, tu robot, bukan orang. Kalau orang memang dia ada hati, ada perasaan, ada belah kasihan, termasuklah Rasulullah. Hak ni tak dilarang. Nabi kata yang dilarang ialah merintih, cakar muka, koyok baju, katak kepala. Hak ni hamba tengok belakang ni di negara Arab ni. Hak Nabi larang ni ada. Bila meninggal, kita duduk 6 tahun. Dia panggil hospital Saddam. Di satu komplek besar dia panggil Madinah Saddam Tibbiyah, bandar perubatan Saddam. Situ dia ada kuliah perubatan, ada hospital. Bila ada orang mati, hak daripada kampung tu, dia bawa kereta. Orang tina, hak umur dalam 50-an lah ke atas tu, kat tengah jalan dia jerit tu. Geger bunyi kat tengah jalan. Berhenti kat trafik laut bunyi geger. Lepas tu, siapa di hospital tu, nak boleh kau dia tunggu mayat turun, dia duduk tepi kaki lima tu, dia golek-golek tepi lokang, dia tarik rambut dia, pukul dada. Lepas tu dia merintih, ya Allah, bapa ambil dia ni orang baik, kalau mau ambil dia, siapa dia nak makan anak dia, siapa nak makan keluarga dia, macam tolak takdir Allah. Kita gindak juga tengok, tak tahu air mata bukan awak ni pemain po dalam filem Cina juga ni. Jadi orang rupa jerit ni. Hak ni hak Tuhan marah. Tapi hak Tuhan marah ni kita tak tengok kat kita. Hak Nabi sebut ni ada. Perangai orang Arab. Memang ada sungguh. Ada pun kesedihan ni, belah kasihan ni, rahmat ya Allah turunkan dalam hati kita manusia. Semua orang ada kasih sayang, semua orang ada rasa rahmat. Akhir sekali, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia beritahu puteri dia telah meninggal dunia, sedangkan masa tu dia dalam keadaan musafir. Lalu dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni hamba Allah, milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian Ibnu Abbas kata, aurat yang telah ditutup oleh Allah, makna amanah yang telah selesai, beban yang telah diselesaikan oleh Allah, dan pahala yang didatangkan kepada kuatah musibah ini. Kemudian dia turun daripada kenderaan, lalu dia mendirikan sembahyang 2 rakaat. Dia kata, aku melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah ni dengan sabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Sabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kadang-kadang bila kita duduk dalam keadaan orang yang selalu kena musibah, terutamanya musibah peperangan dengan kematian dengan jumlah yang ramai. Tengok kematian sebab peperangan ni pula. Kalau dalam bilik mayat di Madinah Saddam Tibbiyah tadi, orang mati kerana kecederaan berat. Anak setakat kita klik Malaysia ni,
tengok bokok mati aksiden kau tak ada gapo. Berbanding dengan hak kena bom, kena pelurupan tu. Hak ni kita lalu hak dalam. Hak luar ni pula, hak keluarga dia ni pula. Hak macam-macam ni pula. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Tapi semua tu membentuk kita ni jadi orang yang kuat. Kuat berhadapan dengan benda yang kadang-kadang bila dia jadi satu kali di masyarakat itu, dok pelik mana. Tapi bagi masyarakat kita mungkin itu adalah satu musibah, ada satu kubu, dia panggil kubu Amriyah. Tragedi kubu Amriyah ni masa perang Teluk dulu. Ni antara kisah yang sangat tragis. Dia dalam kubu tu, kubu yang sangat kuat. Berlindung dalam 400 orang. Masa serangan udara Amerika, masa perang Teluk, tentera bersekutu tahun 90-91 dulu. Cuma kubu ni dia dibuat oleh satu syarikat Sweden. Dan Sweden ni di antara negara yang ada sekali dalam tentera bersekutu. Ni silap Iraq. Bila negara dia dibangunkan oleh kuasa barat, rahsia kita tu ada tangan orang. Lepas tu kuasa barat yang membangunkan negara kita ni duduk sekali dalam musuh lawan kita. Maknanya segenap ceruk kekuatan ni rahsianya duduk di orang. Amerika lancar peluru berpandu Tomahawk daripada kapal perang dia di Teluk Parsi. Dia boleh masuk kot tikar. Sehingga sedetail itu. Mana kalau masuk kot konkrit biasa ni memang tak tembus. Tak kuat dah. Masuk kot tikar, netuk. Netuk tu mati kerana letupan sebahagian, kubu tu terbakar. Bila terbakar tak boleh nak tubik. Budak-budak ni dia naik atas kaki dua tikar, tak ada arah nak lari kan. Dia pegang tangan dia di siling ni. Bila kita masuk tengok, kesal-kesal tangan hak pegang di siling tu nampak lah. Di siling kubu tu. Itai tak pegang. 400 orang semua terbunuh dalam tu. Hak paling tragis ada seorang yang dia wakafkan diri dia untuk jadi penjaga kubu tu lepas tragedi tu berlaku. Seorang puan, dia ada 5 orang anak duduk dalam tu. Kemudian dia tinggal sekejap masa tu sebab serangan tu siari, tinggal balik ke rumah dia masa dia tak ada tu lah. Kubu tu diserang. 5 orang anak dia mati. Dia tu tekat gambar sini anak dia ni, sini tempat mayat anak dia jumpa dalam kubu tu. Jadi musibah ni memang kadar dia berbeza-beza dan tak sama. Cuma kita biasa duduk di tempat orang yang mengalami musibah yang berat. Musibah yang berat menyebabkan kita berkadang-kadang jadi hati batu juga. Jadi kerah bila tengok macam-macam meksat, orang Arab panggil meksat ni benda-benda yang dahsyat. Tengok depan mata kita. Tapi apa pun untuk kita orang yang beriman, Allah beri kesenangan, kita syukur boleh pahala. Allah beri ujian, kita sabar pun boleh pahala. Ni lebihnya kita sebagai orang yang beriman. Wallahu a'lam.